Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurulillah. Marilah sama-sama kita merakamkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya, hari ini kita dipertemukan dalam pertemuan maya, semoga ada manfaatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita dikejutkan dengan suatu berita sedih, permergian seorang daripada sahabat kita, warga kerja kita yang bernama Cik Ismail bin Saleh, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah pun meninggalkan kita. Begitulah apa yang telah disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampainya ajal, maka dia tidak akan terlewat ataupun tercepat walaupun sesaat. Yang pasti, ajal itu akan datang menjemput kita. Sebagaimana ini disebut dalam ayat lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Saudara yang pergi telah pun pergi. Yang tinggal, yang masih berbaki ini, entah bila ia akan turut jejak saudara kita itu untuk menghadap Ilahi. Wallahu ta'ala a'lam. Suatu tarikh, suatu hari yang dirahsiakan, sebagai peringatan untuk kita untuk terus beramal, membuat suatu kebaikan, kebajikan sebagai bekalan kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, di antara amalan-amalan baik yang telah dipertontonkan kepada kita oleh saudara kita almarhum Cik Ismail bin Saleh ini ialah sukanya beliau datang awal setiap kali pada hari Jumaat. Datang awal, kalau tidak di nombor 1, dia menjadi nombor 2. Dan jika tidak menjadi nombor 2, dia akan menjadi orang yang ketiga datang awal. Jarang sekali untuk menjadi yang keempat, apatah lagi yang penghujungnya. Jika tidak mendapat nombor 1, dia akan menjadi nombor 2. Dan jika tidak mendapat nombor 2, dia akan menjadi nombor 3. Begitulah setiap kali hari Jumaat. Setiap kali hari Jumaat, begitulah keadaannya. Sehingga kan, jika ada perkara yang belum beres di masjid, dia akan membantu. Meletakkan tabung-tabung, membantu membuka kipas dan sebagainya.
untuk tujuan keselesaan jemaah yang lain. Luar biasa sekali. Pemergian almarhum berarti kita sudah tiada persaingan lagi. Tempatnya menjadi kosong. Tiada lagi kelibatnya. Maka siapakah yang akan menggantikan tempat beliau yang datang awal setiap kali pada hari Jumaat? Saudara, jika kita amati bahawa Allah Ta'ala sebenarnya telah memberikan fadilat yang sangat besar kepada mereka yang datang awal ke masjid, sebagaimana dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badana wa man raha fi as-sa'ati ats-thaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fi as-sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikr. Kama qala. Apa artinya? Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan berkorban dengan unta. Sesiapa yang pergi pada masa yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan lembu. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan biri-biri jantan yang bertanduk. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebiji telur. Dan apabila imam telah keluar, yakni untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan ini khutbah tersebut. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudara, jika kita amati hadis ini, sudah tentulah kita akan berebut. Kita akan menjadi terawal seperti mana yang telah dilakukan oleh saudara kita almarhum Cik Ismail. Datang awal setiap kali pada hari Jumaat. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini ialah kita berebut untuk mendapatkan telur, mendapat sebiji telur, daripada kita berebut-rebut untuk mendapat haiwan-haiwan yang lain yang lebih besar fadilatnya. Itu pun mujur, saudaraku, kalau kita mendapat telur. Seandainya imam telah berkhutbah, maka pada ketika itu kita sudah tidak mendapat apa-apa fadilat dan kehadiran kita. Kita tidak mendapat apa-apa fadilat daripada datang awal kita. Karena pada ketika itu malaikat sudah bertumpu kepada apa yang telah akan disampaikan oleh khatib. Allahu Akbar. Maka hari ini kita melihat kepada diri kita. Adakah kita masih terus kekal untuk datang lewat sehingga sang imam membaca khutbah
barulah kita ketika itu masuk ke dalam masjid. Adakah kita masih terus begitu? Atau mungkin kita datang awal sedikit untuk mendapat sebiji itu? Maka tepuk dada, tanyalah iman. Apapun almarhum Cik Ismail bin Salih memberikan peringatan kepada kita melalui amalan supaya kita mengganti tempatnya menjadi orang yang pertama atau orang yang kedua atau orang yang ketiga. Sehingga kini kita sudah tidak ada persaingan lagi. Mudah-mudahan cerita ini memberi manfaat untuk kita sebagai persiapan kita, sebagai bekalan untuk kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi untuk akhirnya kepada saudaraku Cik Ismail bin Salih, semoga tenang di sana saudaraku. Yang baik itu daripada Allah SWT, salah silap daripada kejahilan diri sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.